Okey, apa khabar semua? Saya Cikgu Mia. Hari ini kita tengok bab 6, contoh 19, muka surat 158 dalam buku teks anda. Masalah yang melibatkan tangen sepunya. Tangen sepunya ialah, okey, kalau ada dua bulatan dan garis lurus ini menyentuh dua-dua bulatan itu masing-masing pada satu titik saja. Okey, ini panggil tangent. Kalau dia sentuh satu titik garis lurus begini, mesti panggil tangent. Tetapi oleh kerana dia sentuh bulatan yang lagi satu pun pada satu titik, maka ini panggil tangent sepunya, iaitu dua-dua bulatan punya, sama-sama punya. Okey, itu maksud tangen sepunya, iaitu garis lurus yang menyentuh dua bulatan pada satu titik sahaja. Bulatan satu pun sentuh satu titik, bulatan kedua pun sentuh satu titik. Maka garis lurus ini dipanggil tangen sepunya, sama-sama punya. Okey, raja di sebelah menunjukkan dua bulatan yang berpusat A dan B dengan jejari 4. Ini jejari dia 3. Maka sini pun 4, sini pun 3. Okey, sebab jejari. Okey, diberi PQRS. PQRS ialah tangen sepunya kepada dua bulatan tersebut. Cari nilai X. Okey, dia keluarkan ini, bentuk ini. Bentuk ini trapezium kan. Dia keluarkan ini. So, dan dia yang penting dia potong ini sini. Dia buat satu garis lurus di mana dia pecahkan yang 4 ini, jejari yang 4 ini jadi 3 dan 3. Saya boleh lakukan ini sebab sini memang tegak. Sebab jejari dan tangen mesti 90 darjah. Kita sudah belajar. Jejari dan tangen mesti berserenjang, iaitu 90 darjah. So, sebab dia ini tegak, so saya potong sini, maka sini 3, sini tinggal 1. So, saya sekarang hanya tengok segitiga di atas, iaitu di mana sini 90 darjah, sini 1, sini 7, nak cari X. Mengapa 7? Sini jejari 3 tambah 4. Sebab itu jumlah dia ialah 7. Okey, kita ada sisi, sudut X ini panggil sisi bersebelahan. Ini panggil hypotenuse. So, kalau ikut trigonometry, kita guna cos. Sisi bersebelahan per hypotenuse. Bersebelahan per hypotenuse ialah sama dengan cos. Itu kita kena hafal lah. Sin ialah sisi bertentangan berhypotenuse. Tangen ialah sisi bertentangan sisi bersebelahan. Semua itu kita kena hafal. So, ini adalah sisi bersebelahan berhypotenuse, sama dengan cos. Okey, kalau kita nak cari X, nak cari sudut X, kita tekan calculator, shift, tekan butang shift, cos. Okey, sangat penting untuk nombor yang merupakan anda di 1 per, itu pecahan. Anda perlu type dalam calculator, lepas type shift cos, kena buka kurungan. Buka kurungan 1 per bahagi 7, tutup kurungan. Baru itu calculator dia boleh faham shift cos ini ialah untuk 1 bahagi 7, 1 per 7. Kalau anda tak letak, anda tekan shift cos 1 bahagi 7, jawapan dia lain. Dia akan dapat kosong. Mengapa? Sebab calculator anda akan faham shift cos untuk 1 sahaja. Cos 1 ialah dia akan sama dengan kosong. Dia bahagi 7. So dia itu jawapan dia akan jadi salah. Okey, so saya pernah bagi tahu dalam contoh sebelum ini, di mana kalau ada trigonometry dan ada pecahan nombor, pastikan anda type kurungan ini. Kurungan. Type kurungan apabila tekan calculator. Kalau tidak,
kalkulator anda akan fahamkan sebagai shift cost ini hanya untuk satu. Jawapan dia akan jauh berbeza. Okey, so kalau kita tekan kalkulator dengan betul, kita akan dapat jawapan sudut ini X ialah 81.79 darjah. Okey.